untuk ujian kuis Oktober, maka saya dah hantar ke Gmail masing-masing lah. Okay, harap semua dah terima lah, markah. Dan tolong semak jawapan awal lah sebab soalan tu berpotensi akan soal sekali lagi dalam periksa akhir tahun. Okay, so sila semak semula lah, jawapan awak. Apa jawapan awak salah, terutama jawapan yang salah lah. Yang betul okey lah kan. Yang salah tu tolong tengok balik apa yang salah. Sebab soalan itu berpotensi lah, akan disoal lah dalam periksa akhir tahun. Okey, kita sambung perbincangan kita. Langkazi tingkatan 1 sampai tingkatan 3. So hari itu kita dah bincang sampai bab 8 lah, graf fungsi tingkatan 2. Okay, so hari ini kita sambung lah. Okay, soalan 35. Okay, bab 9, laju dan pecutan. Okay, so rajah 3 menunjukkan graf jarak masa bagi perjalanan pergi dan balik bagi sebuah bas dalam tempoh 90 minit. Okay, so ini adalah graf jarak masa. Ada jarak dan masa. Okay, perjalanan pergi dan balik. Maknanya dia pergi dan balik. Dalam graf ini adalah perjalanan pergi dan balik. Okay, so awak kena fahamlah. Okay, pergi tu mana? Pergi tu yang mana satu pergi, yang mana satu adalah balik. Okay, so ini adalah jarak dia. 20 km lah. Okay, bermaksud daripada Sifa sampai 50 minit. Okay, so dia bergerak. Pergerakannya dia pergilah. Pergi. Ke satu tempat lah. Pergi ke satu tempat. Lepas tu dia balik semula ke tempat yang asal lah. Inilah maksudnya. Dia pergi, lepas tu dia balik. So that's why dia punya jarak semakin bertambah. Sampai 20 km. Lepas tu dia berkurangan. Lepas tu berkurangan. Sebenarnya dia punya jarak. Akhirnya Sifa maksudnya dia dah balik ke tempat asal lah. Balik ke tempat asal. Okay, so nyatakan tempoh masa. Tempoh masa bas itu berhenti. Agak-agak bila masakah bas itu berhenti? Bila masakah bas itu berhenti? Minit yang keberapa? Minit yang keberapa dia berhenti? Boleh bagi respon? Boleh dengar suara? Sembilan puluh salah. Bukan 90. Okay, awak guna type lah. Saya tak dapat nak baca. Okay, bukan 90. 90 adalah total masa untuk pergi dan balik. 90 minit adalah masa untuk pergi dan balik. Soalan di sini tanya, tempoh masa bas itu berhenti. 50 adalah jaraknya 20 adalah jarak daripada contohnya okey, ini Sifa. Maknanya dia bergerak daripada satu titik. Contohnya A lah. Dia bergerak ke titik B. Jaraknya adalah 20 km.
Jaraknya 20 km. Macam mana saya tahu? Sebab saya tengok asalnya jaraknya sifar di sini, sifar. Lepas tu dia bergerak selama 50 minit sejauh 20 km untuk sampai B lah. 50 minit. 50 minit untuk sampai ke B. Jaraknya 20 km. Okey? 50 minit. Lepas tu dia gerak lagi. Okey? Minit yang ke-90 dia telah balik semula ke A. Asalnya daripada A pergi ke B. 20 km selama 50 minit. Lepas tu dia daripada B balik semula ke A. Okey? Itu dah selepas 90 minit lah. Maknanya daripada B ke A, B balik semula ke A adalah 40 minit lah. Soalan di sini ialah tempoh masa bas itu berhenti. Itu. Tempoh masa bas berhenti. Macam mana kita nak tahu bas tu berhenti? 40. 7. 7 bukan, 40 bukan. 25 minit. Ya, betul. 25 minit. Betul lah? Okey, Nicholas. Okey, so jawapannya ialah, okey, kita tengok yang ni. Ketika jaraknya 7 km, jarak 7 km, jaraknya tidak berubah. Jaraknya tidak berubah, tapi masanya masih berjalan. Masih lagi berjalan. Masa masih lagi berjalan. Okey, ketika 7 km, okey, masanya adalah daripada 10 minit ke 35 minit. Jaraknya masih lagi sama. Jarak sama tapi masa lagi berjalan. Maknanya dia berehatlah, berhenti. Ketika itu dia berhenti. Ketika minit yang ke-10 sehingga minit yang ke-35, bas itu sedang berhenti. Itu sebabnya dia punya jarak tidak berubah. Okey, jaraknya tidak berubah sebab bas itu berhenti. Minit yang ke-10 dan minit yang ke-35. Okey, bas itu berhenti. Itu sebabnya dia punya jarak tidak berubah. Tidak ubah. Jarak tidak ubah. Menunjukkan bas itu berhenti. Sedang rehat. Okay, so tempoh masa, dia nak tempoh masa masa tu. So kita gunakan 35 minit tolak dengan 10 minit. So dapatlah jawapan tempoh masanya 25 minit. So 25 minit adalah masa bas itu berhenti. Okay. So itulah jawapan dia. So saya harap you boleh faham bagaimana kita nak baca. Okay. Graf jarak masa. Graf jarak masa inilah. Okay. Boleh faham? Boleh faham tak? Boleh. Boleh ya. Okay, thank you. Okay, saya teruskan. Okay, soalan 36. Tentukan kecerunan garis PQ. Okay, so PQ kecerunan. Okay, ini adalah satu garis lurus lah PQ. Okay, so ini adalah bab 10 kecerunan garis lurus. Ada formula kan? Ada formula untuk menghitung, mengira, okay, kecerunan. Okay, siapa tahu formula untuk kecerunan garis PQ? Formulanya apa? Ada 3 sebenarnya. Ada 3. Siapa tahu formulanya apa? Siapa tahu formula untuk hitung kecerunan? Simbolnya M, kecerunan. M, simbolnya M. Siapa tahu formulanya apa? Apa formula dia? Ini formula dia. Memang akan diberikan dalam periksa. Periksa akan berikanlah formula untuk menghitung kecerunan.
keturunan ataupun gradient lah bahasa Inggeris lah, gradient. Simbolnya M lah. Okay, so ada 3 formula di sini. Okay, ada 3 formula di sini. Okay, yang pertama kita gunakan jarak mencancang bahagi dengan jarak mengufuk lah. Okay, ataupun kita gunakan negatif, formulanya negatif pintasan Y bahagi dengan pintasan X. Ini formula yang kedua untuk menghitung keturunan. Ataupun yang ketiga ni, yang ketiga ni formula ni ada silap lah. Patutnya kita gunakan Y2 tolak Y1 per dengan X2 tolak X1. Okay, so formula ini ada diberikan lah dalam kertas soalan matematik ni ya. Cuma awak kena tahulah. Okay, gantikan lah. Gantikan nilai dengan betul. So saya akan gunakan formula yang ketiga tapi di sini formula yang ketiga ni salah. So saya akan tuliskanlah yang betulnya untuk hitung keturunan. M simbolnya M. M simbol untuk menghitung keturunan. Dalam bab tingkatan 3 pun kita ada belajar. Bab 9 garis lurus. Kita pun ada belajar juga untuk menghitung keturunan. Sebab Y sama dengan MX tambah C kan. Y sama dengan MX tambah C. Persamaan garis lurus di mana M tu keturunan lah. Okay, so formulanya ialah Y2 tolak Y1 per dengan X2 tolak X1. Ini formula lah yang kita nak guna. Okay, so awak hanya perlu gantikan dengan betul sajalah. Nilai Y2, Y1, X2, X1. Okay, sekarang kita nak keturunan PQ. Okay, apakah koordinat P? Tolong bagikan koordinat P. Boleh tulis dalam chat ataupun nak guna mic lagi bagus. Koordinat P 6, 7. Okay, tengok betul lah. So kita lihat X. Lepas tu Y lah. So koordinat mesti bentuk macam ni lah koordinat ada bracket, lepas tu ada koordinat X, koordinat Y. So P, X-nya 6. So X-nya 6, Y-nya 7. Ni Y Y ni paksi mencancang mencancang. Ini paksi mencancang menegak. X ni mengufuk. Mengufuk, paksi mengufuk, melintang. So kena tahulah. Yang mengufuk mana satu, yang mencancang mana satu. So ini koordinat P 6, 7. 6,7. 6,7. Kena ada bracket lah sebab ni koordinat. Semua kena tahu Q, koordinat Q 1, 3. So X1, Y3. So 1,3. So betul lah semua. So ini awak kena tahulah koordinat. So lepas tu kita nak cari keturunan PQ. So formulanya Y2 tolak Y1, X2 tolak X1. So kita kena labelkan Kita labelkan lah. Kita ada 2 titik N. So kita anggap P ni kita anggap titik yang pertama lah. So kita anggap ini sebagai X1, Y1 sebab ini kita anggap sebagai titik yang pertama. The first point lah. First point. So X1, Y1 lah. So the second, X2, Y2 lah. So ini kita label sendirilah. Kita kena labelkan sendiri. Periksa dia tak akan label untuk kita lah. Kita yang kena labelkan lah. Kena labelkan sendiri. X1, Y1 bagi titik yang pertama. Titik yang kedua, X2, Y2. So kena labelkan sendiri. Lepas tu kita gantikan dalam formula. Y2 tolak Y1. So Y2 tolak Y1 apa dia? Y2 tolak Y1. Boleh tulis. Y2 tolak Y1 apa? Y2 tolak Y1. Ya ke saya punya Y2 tolak Y1? 7 tolak 3. Ya ke? Yang saya labelkan di sini. Ni 3 tolak 7. Untuk saya punya lah. 3 tolak 7. Saya punya X2 tolak X1 apa dia? X2 tolak X1. Saya punya yang saya labelkan di depan sini. Depan di skrin ni lah. X2 tolak X1 ialah 1 tolak 6. 1 tolak 6. Lepas tu kita selesaikan lah. Kita selesaikan operasi ni. Yang atas kita selesaikan. Yang bawah pun kita selesaikan. So 3 tolak 7 apa kita dapat? 3 tolak 7. Berapa nilai dia?
Berapa hasil dia? 3 tolak 7. Negatif 4. Okey. 1 tolak 6. Negatif 5. Okey. Negatif 4 dengan negatif 5, negatif akan jadi positif lah. So, jawapan akhirnya ialah 4/5. Okey. So, ini jawapan akhir lah. Sebab negatif jadi positif. Kalau tekan kalkulator pun boleh. Tak ada masalah. Negatif 4 per negatif 5. So, dapat jawapannya 4/5 sahajalah. Tak ada negatif lagi lah. Sebab negatif akan berubah jadi positif. So, itu jawapannya lah. Untuk kecerahan PQ. 4/5. Just tahu untuk nyatakan koordinat. Koordinat sesuatu titik. Tahu nyatakan koordinat sesuatu titik. Dan seterusnya tahu untuk menggantikan nilai dalam formula sahaja. Untuk menjawab soalan kecerahan PQ. So, saya harap you boleh faham lah soalan 36 ni. Okay. Seterusnya. Okay. Bab 11 transformasi isometri. So, ada 3 lah. Pantulan, putaran dan translasi. Ada 3 jenis lah. Awak kena bacalah. Sifat-sifat bagi setiap transformasi isometri ada 3 jenis. Yang paling mudah sekali ialah translasi lah, translation. Awak kena tahulah. Yang kedua ialah pantulan. Yang ketiga yang ada susah sikit ni putaran lah. So, ada 3 jenis lah. Transformasi isometri. So, antara titik A, B, C, D, yang manakah image bagi titik H? Saya nak image. So, maknanya H ni objek lah. H ni objek. Saya nak dapatkan image bagi H. Di bawah pantulan. Pantulan pada garis Y sama dengan 1/2X. So di garisan ni lah. So you kena faham lah. Kalau pantulannya sifatnya apa? Pantulan sifatnya ialah jarak bersenjang. Jarak serenjang daripada objek dengan image adalah sama. Jarak serenjang. Perpendicular distance. Perpendicular distance daripada objek dan image adalah sama. Daripada paksi pantulan lah. Ini ialah paksi pantulan. Paksi pantulan. Kalau pantulan dia ada paksi pantulan. Paksi pantulan tu dia punya titik tengah tu lah. Titik tengah objek dengan image. So, ini adalah paksi pantulan. So, apa jawapan dia? A, B, C, D mana satu? Apa jawapan dia? Dia punya jarak berserenjang. Mesti sama. Jarak bersenjang sama. Jarak bersenjang sama. Jarak bersenjang sama. Perpendicular distance sama. So, jawapannya apa? A, B, C, D. Apa jawapan dia? Boleh try, teka, tembak ke? A ke, B ke, C ke, D ke? Boleh tembak ke? Betul lah. Jawapannya A lah. Jawapannya A. Sebab dia punya jarak ni, jarak berserenjang sama. Jarak A ke paksi pantulan adalah sama dengan jarak objek ke paksi pantulan. Itu dia. Jarak apa ni? Jarak serenjang. Jarak serenjang. Jarak serenjang objek ke paksi pantulan adalah sama dengan jarak image ke paksi pantulan. Sama. Itu adalah sifat bagi pantulan. Sifat bagi pantulan. So, kena tahulah. So jawapannya A. Next. Ini sukatan kecenderungan memusat. Tentukan mod.
Mode apa? Mode adalah paling banyak. Kita ada mode, ada 3 jenis sukatan kecenderungan memusak, ada 3, mode, median, mean. Okay, so mode yang paling senang lah. Yang paling banyak. So nilai yang paling banyak apa? Nombor yang paling banyak apa? Data paling banyak apa? Nombor apa yang paling banyak di atas ni? Daripada data-data 59. Ini adalah markah. Okay, 61. So mode 61 lah. Okay, mode-nya adalah 61. Kalau nak median awak kena susun kecil ke besar. Lepas tu potong kiri kanan. Untuk dapatkan data di tengah-tengah, kalau median, median. Median nilai di tengah-tengah. Tapi awak kena susun dululah. Mesti susun dulu data-data itu. Data-data. Kalau mean jumlah data bahagi bilangan data. Itu kalau mean lah. Okay, mean. Tambahkan semua nombor ini, lepas tu bahagi dengan 12. Itu kalau mean lah. So, kena tahulah ketiga-tiga jenis sukatan kecenderungan memusat. Okay. Next, soalan 39. Okay, ini bab 13 kebarangkalian mudah. Okay, sebuah kotak mengandungi 100 kad biru dan 44 kad merah. Okay, so sekeping kad dipilih secara rawak daripada kotak. Cari kebarangkalian bahawa kad yang dipilih ialah kad merah. Okay, so kita nak apa? Kita nak kebarangkalian. Kebarangkalian kita ada formula Kebarangkalian, P kebarangkalian lah, probability. Kebarangkalian untuk peristiwa A sama dengan bilangan peristiwa A bahagi dengan bilangan sampel lah, ruang sampel. Semua sekali lah. Okay, so di sini A kita ialah peristiwa memilih kad merah. Kad merah. Okay, so A di sini ialah peristiwa memilih kad merah. So untuk dapatkan kebarangkalian, formulanya inilah. Ini formula dia. Okay, so awak kena pandai untuk gantikan nilai lah. Formula saya rasa ada. Dan periksa dia bagi. Saya tengok ada tak formula untuk kebarangkalian. Ada ni. Kebarangkalian sesuatu peristiwa. Okay, probability of an event. Ada ni formula ni. PA sama dengan NA per dengan NS. A ni satu peristiwa lah. Satu event lah. Okay, so kebarangkaliannya sama dengan bilangan peristiwa tersebut bahagi dengan bilangan ruang sampel. Ruang sampel ni semualah. Semua hasil yang mungkin lah. Semua yang ada lah. Okay, so di sini. So A ni ialah pilih kad merah. So bilangan kad merah berapa? Bilangan kad merah berapa? NA. N itu number of A. A ialah kad merah. So numbers of kad merah berapa? 44. 44. Yes, very good Okay, dia ada tulis dekat soalan tu 44 kad merah. Okay, berapa dia punya semua S? Semua ruang sampel. Semua tu ada berapa kad? Semua sekali ada berapa kad? 144. Thank you very much, Ungku. Okay, semua sekali ada 144 lah. Okay, sebab biru ada 100, merah ada 44. So, semua sekali kita tambah 144. So 44 bahagi dengan 144. Okay, ada tak jawapan di sini? Okay, tidak ada. Kenapa tidak ada? Sebab boleh dikecilkan. So kalau kita kecilkan 44 per 144, apa dia jawapan dia? ABCD mana satu? Kecilkan, tekan je kalkulator. Apa jawapan dia? 44 per 144. ABCD. Apa jawapan dia? ABCD mana satu? C. So C lah jawapan dia. 11 per 36. Tekan kalkulator je lah.
Kecilkan, pemudahkan, simplify. Simplify. So jawapan dia lah untuk menghitung kebarangkalian, probability. So ada formula. Formula tu ada diberikan. Cuma awak perlu gantikanlah nilai yang betul lah. Gantikan nilai yang betul sahaja untuk dapatkan jawapan dia. Okey. So inilah soalan 39. Okey, so sekarang kita dah masuk tingkatan 3. Bab 1 yang kita baru saja belajar awal tahun inilah. So saya harap awak ingatlah soalan 40. Yang ni pun dia ada bagi formula ni. Dia ada bagi formula untuk pemudahkan indeks. So ini formula dia. Apabila kita darab satu nombor indeks yang sama asas, kita tambah indeks. Apabila kita bahagi nombor indeks yang sama asas, kita tolakkan indeks. Ini operasi lah yang kamu kena tahulah. Kalau satu indeks dikuasakan, maka kita darab lah. Kita darab indeks dengan indeks. So ini adalah rumus yang diberikan. So 40 yang pertama, P kuasa 7, very good. 2 tambah 5 kan, so 7. Okey, yang nombor 2. P kuasa 6 bagi P kuasa 4, so P kuasa 2. 2, very good. 2 sebab 6 tolak 4. 2. Sebab bahagi kita tolak. Darab kita tambah. So yang ni, P kuasa 3, kuasa lagi dengan 7. So hasilnya P kuasa 21, very good. 21. Sebab kita darab lah. Darab indeks dengan indeks. So kita darab 3 darab 7, 21. So kena ingat ni hukum indeks. Hukum indeks. Okey, lepas tu bab 2 bentuk piawai. Bentuk piawai. 41 bundahkan 3.0567 betul kepada 3 angka bererti. 3 angka bererti. Kita nak 3 angka bererti. So 3 angka bererti sampai sinilah. 1, 2, 3. Okey. 1, 2, 3. So sampai apa ni? 3.05. 0.5 ke 0.05 ke 06? Gitu. D jawapan dia. Betul lah. D jawapan dia. 3.06 sebab kita kena tambah 1 lah. Kena tambah 1 sebab nombor di sebelah kanannya telah lebih daripada 5. So kalau lebih daripada 5 atau 5 ke atas, kalau awak kena tambah 1. Okey, so jawapan akhirnya 3.06. Okey, 3 angka bererti. So jawapannya D Okey, next. Okey, bab 3 matematik pengguna simpanan dan pelaburan, kredit dan hutang. Okey, 42 antara berikut yang manakah mempunyai risiko paling tinggi? Mana satu yang paling tinggi risikonya? Adakah simpanan tetap, unit amanah saham, hartanah atau saham? Mana satu jawapan dia? Risiko? Mana satu risiko paling tinggi? D saham lah. Okey, saham lah. Risiko yang paling tinggi ialah saham. Ada yang rugi main saham. So saham ni risikonya sangat besar lah. Sampai ada yang terjun bangunan bunuh diri pun ada sebab beli saham. Beli saham. Ketika tahun 1997, ada krisis ekonomi lah. Krisis ekonomi. Beli saham rugi, tak dapat nak bayar, terpaksa bunuh diri. Tahun 2008 pun ada krisis ekonomi lah. So saham ni risikonya sangat besar lah. So kalau tak tahu, jangan beli saham lah. Kalau betul-betul awak telah memahami saham, baru awak ambil risiko ni lah. Kalau tak, jangan ambil risiko besar. Okay, so saham risiko paling tinggi. Okay, next.
lukisan berskala. Lukisan berskala. Tajuk lukisan berskala. So lukisan berskala ada dia punya formula juga. Ada formula juga untuk lukisan berskala. Formulanya ialah saiz lukisan nisbah saiz objek. So ini kena ingat formula matematik ni banyak formula lah, awak kena ingat lah. Ada yang dia bagi awak tak perlu ingat tapi tahu gantilah, gantikan nilai yang betul lah. Tapi yang tak diberikan, contohnya lukisan berskala, formula tidak diberikan, maka awak perlu ingatlah. Lukisan nisbah objek. Saiz lukisan nisbah saiz objek. So di sini dia tanya jika 2 cm mewakili 800 meter, berapakah skala yang digunakan? So kita kena tahulah 2 cm mewakili 800 meter. So 2 cm ini ialah apa? Lukisan ke objek? Dua cm ni lukisan atau objek? 2 cm mewakili 800 meter. So 2 cm tu lukisan. Okay, thank you. So 2 cm ni lukisan. 800 ni ialah objek lah. Okay, so kita just tulis je lah. Gantikan sajalah. Dalam formula ini. Okay, lukisan nisbah objek. So lukisannya ialah 2 cm. Objeknya ialah 800 meter. So kalau kita lihat, dia punya unit yang diberikan tidak sama. Ukurannya tidak sama unit. So kalau tak sama, awak kena samakanlah. Bila awak nak bandingkan, mestilah pastikan unitnya mesti sama. Nak bandingkan sesuatu, mesti memastikan unitnya sama. Unitnya mesti sama apabila kita nak bandingkan sesuatu. Lukisan dengan objek, kita nak bandingkan. So mesti pastikan unitnya sama. So 800 meter. Meter nak tukar kepada sentimeter. 1 meter berapa sentimeter? 100. 100. Thank you Fazila. So sama dengan 2 cm nisbah 2 cm nisbah 800 kita darab dengan 100 lah. Untuk jadikan cm. Untuk jadikan cm. Lepas tu so kita dapat 2 cm nisbah 80,000. 80,000. So sekarang cm lah, unit dah sama. Ada tak jawapan ABCD? Tidak ada. Kenapa? Sebab untuk skala, yang nombor depan ni mestilah jadikan 1. Nombor depan ni kita mesti jadikan 1. Itu kena tahu juga tu. Nombor depan ni mesti jadikan 1. So 2 ni macam mana nak jadikan 1? Bagi 2. Bagi 2 lah kan. 2 bahagi 2. So, lukisan kita bahagi dengan 2. Objek pun kita kena ikut lah. Kita kena bahagi jugalah. 80,000 kena bahagi juga dengan 2 lah. Dia kena ikut sekali lah. Kena sentak lah. Kalau bahagi 2, bahagi 2. Kalau darab 2, darab 2 lah. Tapi di sini kita bahagi 2. So, kita bahagi 2 lah. So, 2 bahagi 2 dapat 1. So 80,000 bahagi dengan 2, kita dapat 40,000 lah. So jawapannya apa? D. D lah kan. Jawapannya D. D. C dengan D sama. So sama ada jawapan awak pilih C ataupun D pun okey juga. Ada salah type di sini ya. Salah type. Sama je kan, C dengan D 40,000. Ada silap di sini. So jawapan C pun boleh, D pun boleh. Satu nisbah 40,000 skala untuk saiz yang diberikan. So jawapannya C ataupun D. Next. Nisbah trigonometri Nisbah trigonometri. So awak ada belajarlah nisbah trigonometri itu. Formulanya kena ingatlah, saya tidak hadir ke sekolah hampir 3 tahun setengah. Ataupun Sokato. So kena ingat formula untuk trigonometri.
Okey, tapi di sini dia tak minta awak hitung lah. Okey, untuk panjang segitiga dia hanya minta awak tukarkan 43.65 kepada darjah dan minit sahaja. So yang ni saya rasa tekan kalkulator saja dah dapat jawapan. Okey, apa jawapan dia? 44. Jawapan apa? Apa jawapan awak? B. B. Jawapan awak B. Ya, betul lah. Jawapan awak B ya. Tekan je kalkulator 43.65. Lepas tu tekan sama dengan. Lepas tu tekan inilah. Ada unit untuk darjah, minit dan saat dalam kalkulator awak. Darjah, minit dan saat. So tekan. Dia tukar ni. 43. Macam mana nak baca ni? 43 darjah, 39 minit, sifar, saat, macam tu. So yang depan ni darjah, yang tengah ini ialah minit, yang belakang ini adalah saat. So ada 3 unit di sinilah. Darjah, minit, saat. So jawapannya ialah B. Tekan je kalkulator. So dapatlah jawapan B. Jawapannya B. So senanglah ini ya. Okey. Yang ni 45. Bab 6 sudut dan tangen bagi bulatan. Okey, so yang ni adalah apa nama ni? Konsep-konsep yang awak perlu ingat lah. Konsep-konsep yang awak perlu ingat. Sudut-sudut dan tangen bagi bulatan. Okey, so yang ni cari nilai X bagi setiap yang berikut. Okey, ada tak pergi cari apa nilai X? Ada tak cari balik buku teks? Nilai X berapa? Untuk soalan A. Lengkuk yang sama. Sudut pada lilitan adalah sama itu konsep dia. 31 itu dia. Okey, kena ingatlah. Okey. Sifat bagi sudut dalam bulatan. Okey. So 31, X pun 31 sebab X dicangkum oleh lengkuk yang sama. Okey. Sudut 31 juga dicangkuk oleh lengkuk yang sama. Okey, lengkuk yang inilah yang warna biru ni ya. Lengkuk. Sudut X dan sudut 31 dicangkum oleh lengkuk yang sama. Okey. Okey, X would be jawapannya apa? Kalau kita lihat B ni, okey, sudut 122 dicangkum oleh lengkuk yang bawah tu lah kan. Ini lengkuk dia. Yang warna merah ni ialah lengkuk lengkuk. Okey, sudut 122 dicangkum oleh lengkuk yang warna merah ni lah. Saya labelkan ini sebagai PR lah. So sudut 122 dicangkum oleh lengkuk PR. Untuk sudut X, sudut X juga dicangkum oleh lengkuk PR. Lengkuk PR kan. Lengkuknya sama, awak kena pandailah. Pandai untuk melihat sifat sudut yang diberikan. Sifat sudut dalam bulatan yang diberikan. So kena pandai untuk lihatlah bentuk-bentuk sudut yang diberikan. Okey, so lengkuk yang sama. Satu sudut di pusat. Ni sudut di pusat. 122 ni pusat. Sudut di pusat. X ialah sudut di lilitan. Lilitan. Kena faham kena tahu bahagian-bahagian dalam bulatan. Tengah-tengah ni pusat. Pusat kita label sebagai O. Garisan ni ialah jejari. Yang panjang lagi ni daripada bulatan ke bulatan melalui pusat ialah diameter. Okey, lepas tu lilitan, perimeter bulatan dan juga lengkuk. Lengkuk tu sebahagian daripada lilitan. Okey, so apa nilai X?
Ada tak siapa tahu? Kena ingat juga tu. Kena ingat juga. Maybe 58. 58. No, bukan 58. 61. Ya, betul 61. 61. Betul jawapannya 61. Okay, sebab kita ada belajar apa dia? Okay, satu hubungan hubungan sudut pusat sama dengan 2 kali ganda sudut pada lilitan. Ini adalah hubungan dia yang kamu perlu ingat. 180 itu tak ada. Bukan itu. Yang konsep kita gunakan ialah sudut pusat sama dengan 2 kali ganda sudut pada lilitan. Okey, so sudut pusat ni 122 lah. Sudut pusat 122. Okey, sama dengan 2 kali dengan sudut pada lilitan ialah X. Sudut pada lilitan adalah X. So sekarang kita dah dapatkan X. Dah dapatkan X. So kita gunakanlah 122 bagi dengan 2. So kita dapat berapa? 61 lah kan? Okey, 61 lah. Okey. So itu sifat yang kamu perlu ingat . So kena ingat lah. Kena ingat. Saya tengok ada tak nota saya bagi. Nota yang saya bagi ni awak boleh baca lah. Banyak ni. Ni tengok ni. Sisi 4 kitaran. Kena tahu juga tu sisi 4 kitaran. Berpotensi keluar dalam periksa akhir tahun. So kena standby lah. Sisi 4 kitaran. Okey. Ini dia. Sudut pada pusat, sudut pada lilitan belatan, sudut sisi 4 kitaran. So ini sifat-sifat bagi sudut dalam bulatan. So kamu kena ingat ni bentuk-bentuk ini. Kita ada sudut pada lilitan, sudut pada lilitan yang dicangkum oleh semi bulatan. Ini ada ni. Sudut hubungan antara sudut pada pusat dengan sudut pada lilitan. Ini kena ingat ni, kena hafal ni. Kalau tak memang tak boleh nak jawab lah. Dia kena awak tak kena dia lah. So kena ingatlah formula-formula ni Okay, so kita sambung soalan C. Soalan C, apa jawapan X? C, jawapan X apa? Ya, 25. Bijak sekali. 25. Sebab di sini, saya labelkan di sinilah. Senang sikit saya nak terangkan awak. Ini adalah pusat. Tengah-tengah ni pusat. Saya labelkan ini sebagai A, ini sebagai B. So, OA ialah jejari. OB juga jejari. Jejari ini adalah sama. Maka segitiga OAB, segitiga OAB adalah segitiga apa? OAB. Siapa tahu segitiga OAB segitiga apa? Apa nama segitiga OAB? Segitiga sama kaki kan. Segitiga sama kaki. So sudut pada kakinya mestilah sama. Itu adalah sifat bagi segitiga sama kaki. Maka kita dapatlah X sama dengan 25. Tak payah kira. Just kena ingat konsep saja. Segitiga sama kaki, sudut pada kaki adalah sama. Dia ada dua sisi yang sama side. So itu konsep tu kena faham. D. Apa nilai untuk X? 60? Salah. Kalau segitiga sama sisi, segitiga sama sisi memang betul 60. Setiap satu sudut berdalaman. Itu kalau segitiga sama sisi. Ni X sama dengan 90. Sebab apa X sama dengan 90? Sebab, ni O pusat. So, sekali lagi saya labelkanlah. Senang sikit saya nak terangkan. So, garisan AOB, awak kena tahulah garisan AOB, garis AOB atau garis AB sebenarnya ialah diameter. Diameter.
So sudut yang dicangkum oleh diameter, okay, sudut ini X, sudut X ni dicangkum oleh diameter. Okay. So sudut X ni 90, memang begitu saja. Awak kena ingat saja. Okay, sudut X ni sudut dicangkum oleh diameter. Okay, so 90. Kan tadi nota tadi saya ada bagi. Ni. Okay, O ni pusat. O ni pusat. So sudut yang dicangkum oleh diameter adalah 90. Awak kena ingat. Okay. Sama juga yang bawah ni. O ni pusat. So sudut yang dicangkum oleh diameter adalah 90 darjah. Kena ingat ni. So X ni 90. Okay, E. X sama dengan apa? E. Oh, ni Fazila. Oh, nak periksa ni Fazila ni. Baru nak kena ulang kaji tau. Periksa tinggal berapa minggu je periksa I tahu. Nanti ada streaming class tahun depan ada streaming class. So kena belajar betul-betul lah. Okay. Nak masuk TLP kena result yang bagus lah. Kelas TLP kena result bagus lah. Okay, X95. Okay, X95. So kenapa dapat X95? Apa sebab? Apa konsep awak guna untuk dapatkan nilai X? Ini adalah satu sisi 4 kitaran. Sisi 4 kitaran. Sisi 4 kitaran. Okay, cyclic quadrilateral. Ada keluar dalam periksa. So kena faham betul-betul lah. Kena faham betul-betul lah. Periksa I tahu ni. Berpotensi ni keluar nanti. Okay, so X95. So konsepnya ialah ni sisi 4 kitaran. So di sini contoh ni AC AC sudut berdalaman bertentangan dalam sisi 4 kitaran. So A tambah C 180. Okay. A dengan B B dengan D ini. B dengan D. BD BD. Sudut B dengan sudut D, sudut bertentangan. Kita panggil dia sudut bertentangan. Bertentangan. Hasil tambahnya 180. Bagi sisi 4 kitaran. Bagi sisi 4 kitaran. So di sini kita ada sudut X dan sudut 85. Mereka adalah sudut perdalaman bertentangan. Bertentangan. So hasil tambahnya 180. Maknanya X tambah 85 sama dengan 180 lah. Confirm confirm, guarantee. Nak dapatkan X, so kita gunakan, kita pindahkanlah 85 ke sebelah kanan. So dapat X sama dengan 180, tolak 85. So dapatlah nilai X sama dengan 95. Itu jawapan dia. So kena tahu sifat-sifat bagi sudut dalam bulatan. Banyak juga ni nak baca ni. Kena kaji sikit rumus-rumus ini. Untuk ambil periksa. Okey, seterusnya. Locus dalam bulatan. Locus dalam dua dimensi Locus dalam dua dimensi Locus dalam dua dimension. Locus in two dimension. Okay, so soalan 46. Rajah 6 menunjukkan dua sukuan bulatan dengan pusat K dan M. Okay. So ada dua sukuan sukuan quadrant. So ada dua sukuan sukuan bulatan pusat di K dan M. Okay, so sukuan so K di sini. So K di sini. So kita kena anggap okay, ini pusat Ini pusat. Pusat. So yang ini ialah sukuan.
Sukuan maksudnya 1/4 lah. 1/4 daripada bulatan. Sukuan bulatan. Ni sukuan. Okay. Quadrant. Quadrant. Okay. Quadrant. Sukuan. Quadrant. Quadrant. Quarter lah. Quarter. 1/4 daripada bulatan. Okay. Lepas tu M pun satu lagi lah sukuan bulatan. Sukuan bulatan. Sukuan bulatan. Okey, persilangan lokus bagi titik yang bergerak dengan jarak tetap 5 cm dari M. 5 cm dari M. 2 cm dari garis KLM. Ialah, mana satu? A, B, C, D. 5 cm dari M. 5 cm dari M. 5 cm dari M. So, 5 cm dari M. 5 cm dari M. So, ni M dari M. So, lokusnya apa kalau 5 cm dari M? Bulatan. Bulatan. Thank you. Bulatan. Very good. Okay. Bulatan. So, bulatannya, okay. So, M di sini 5 cm. 5 cm. So, 5 cm ni lah. 5 cm ni. So, bulatan maksudnya bulatan ni lah. Kalau kita lukis, inilah bulatannya. Okay, ni bulatan ni ya. Saya cuba untuk lukis bulatan ni. Ni bulatannya kalau nak lukis . Ini bulatan. Okay, lokus lah. Lokus. Lokus. Yang pertama lah. Lokus yang pertama 5 cm dari M. Lepas tu, lokus yang kedua 2 cm dari garis KLM. Dari garis KLM. So, kalau garis KLM ni garis lurus . Garis lurus. Garis lurus, lokusnya apa? Garis lurus, lokusnya apa? Kalau garis lurus. Lokusnya apa? KLM. 2 cm dari KLM. 2 cm dari KLM. Garis lari. Bagus. Garis lari. Okay, garis lari. So, 2 cm dia kata 2 cm. So, 2 cm ni lah. So, lokusnya ialah garis AD. Ni, garis AD. Garis AD Garis AD. So, persilangannya mana satu? Di manakah persilangan antara lokus 5 cm dari M dan 2 cm dari KLM. So, dia punya persilangan kat mana? Dia nak persilangan. Intersection. So, C lah jawapan dia. Bagus. Jawapannya ialah C. C lah persilangan ni. Persilangan. Persilangan. So, jawapannya C. Okay, jawapannya ialah C. Persilangan. Persilangan lokus 5 cm dari M. Berbentuk bulatan. 2 cm dari KLM. Garis lari. So, C ialah titik persilangannya lah. So, ada juga saya bagi dalam nota. Cuma kena carilah. Banyak ni. Ada 5 lokus. Ni lokus. Dari satu titik tetap, ini bulatan. Dari 2 titik tetap, buat pembagi 2 sama senjang. Dari 1 garis lurus, buat 2 garis lari. Dari 2 garis bersilang, buat pembagi 2 sama sudut. Yang kelima ni, dari 2 garis selari. Buatlah 1 garis di tengah-tengah. Pembahagi 2 sama senjang jugalah. So, ada 5 jenis lokus. Kena tahulah. Okey, apa ni? Okey, so yang ni bab 9. Garis lurus. Cari persamaan garis lurus yang melalui titik 16 dan 28. So, persamaan garis lurus apa dia? Persamaan garis lurus. Apakah persamaan garis lurus? Siapa ingat formulanya?
persamaan garis lurus, formulanya apa? Siapa ingat? Siapa ingat formula untuk persamaan garis lurus? Okay, persamaan garis lurus. Siapa tahu formula? Formula untuk persamaan. Yes, Y sama dengan MX tambah C. Very good. Okay, so formulanya ialah Y sama dengan MX tambah C. Ini formula dia. Okay, kena ingatlah ni. Tak ada, periksa tak bagi ni. Y sama dengan MX tambah C. Okay, so awak kena dapatkanlah nilai M dan juga nilai C. Dua nilai ini tidak diberikan, awak kena cari. So kalau awak tengok dalam buku teks, dia ada ajarlah. Yang pertama, cari M. Cari M. M tu kecunan lah. Tadi kita ada belajar kan yang tadi tu. Cari kecunan. Yang kedua, kita gantikan lah. Kita gantikan titik dan M. Kita cari M dulu. Kita cari M dulu. Lepas tu dah ada M, kita gantikan M dan titik. Salah satu titik. Lepas tu untuk dapatkan, gantikan titik dan M untuk cari C ya. Untuk cari C. Sebab kita nak cari M dan C ya. Kita perlu cari M dan C untuk cari persamaan garis lurus. Okay, so yang pertama sekali cari M. Nak cari M, formulanya Y2 tolak Y1 bahagi dengan X2 tolak X1. Ini formula ni. Kalau boleh hafal lagi bagus. Kalau tak boleh hafal, tengok formula. Tapi formula tadi salah. Formula tadi salah. Okay, so tak boleh pakai formula ni. Okay, so tapi saya dah hafal lah. Okay, Y2 tolak Y1 per dengan X2 tolak X1. Kalau boleh hafal lagi bagus lah. Tapi kalau dah hafal, tolong semak semula dalam periksa tu. Jangan nanti awak silap pula. Okay, takut nanti awak silap nervous dan sebagainya. Awak dah hafal tapi formula awak salah. So hafal tapi dalam periksa tolong semak sekali lagi lah. Supaya tidak buat kesilapan. Sebab you silap je, awal-awal ni awak silap je memang habislah semua. Hancur habis. Okay, so tak boleh salah lah. Habis kalau salah step 1 dah salah. Okay, so kita gunakan formula untuk dapatkan M dulu. Y2 tolak Y1 bahagi dengan X2 tolak X1. So mana datangnya Y2 dengan Y1 ni? Kita labelkan sendiri ya. Kita yang labelkan sendiri ya. Sendiri label. So di sini kita ada dua titik. Titik 16 dan titik 28. So kita labelkan sendiri macam tadi tu. Kita labelkan yang pertama X1, Y1. Yang kedua X2, Y2. Kita yang labelkan sendiri. Kita yang labelkan. Soalan dia tak akan label lah. Awak yang kena label lah. So kita labelkan. Lepas tu kita gantikan dalam rumus. Okay, apa dia? Y2 tolak Y1 apa? 8 tolak 6. 8 tolak 6. Very good. X2 tolak X1? 2 tolak 1. Ya, 2 tolak 1. So kita selesaikanlah. Yang atas tu 8 tolak 6, 2. Lepas tu yang bawah 2 tolak 1, 1. 2 bagi 1 berapa? 2. Jangan pula tinggalkan 2 per 1. 2 per 1 ni kita boleh selesaikan. So M kita adalah 2. Okay, so sekarang kita dah selesai step 1 untuk cari M. Lepas tu step 2 kita gantikan titik dan M. Titik kita pilihlah salah satu. Kita ada 2 titik, kita pilih satu saja. So kita gantikan dalam formula Y sama dengan MX tambah C. So sekarang saya gantikan. Saya gantikan. Okay, saya pilihlah 16. Okay, gantikan 16. M saya gantikan dengan 2. M ni saya dapat nilainya 2. So saya gantikan jugalah. M sama dengan 2. So saya gantikan Y. Okay, so kena tahulah ini X, ini Y. So Y saya 6 sama dengan M2. X ialah 1. So 2 darab 1 tambah C.
So gantikan nilai Y, X dan M untuk cari C. Untuk cari C. Okay, so kita dapat 6 sama dengan 2 tambah 1. So pindahkan 6, so kita dapat 6 tolak 2 sama dengan C. Dan akhir sekali kita dapatlah C sama dengan 4. Okay, C sama dengan 4. So kita dah ada nilai M dan nilai C. Kita tulis semulalah. Okay, jawapan yang lengkap Y sama dengan M 2X tambah 4. Okay, ini ya jawapan dia. Okay, Y sama dengan MX tambah C. Ini jawapan dia. M kita dapat 2, C kita dapat 4. So ini jawapan dia. Okay, last question. Okay, last question. Kan, betul tak soalan terakhir? Okay, soalan terakhir ni. Okay, next. Padankan gambar rajah berikut mengikut unjuran ortogon pada sata mengufuk masing-masing. Okay, so yang pertama sekali. So ini saya A, B, C, D, E. 1, 2, 3, 4, 5. Okey, A. Kalau kita lihat dari atas, mana satu kita nampak kalau kita pandang dari atas? 1, 2, 3, 4, 5. 5. Okey, 5. Ini betul lah. Kita pandang dari atas. Ataupun kita panggil pelan. Pelan. Pelan maksudnya kita lihat dari atas. D. Kita pandang dari atas. Apa bentuk kita dapat? 4. Betul lah. 4. C, kita pandang dari atas. Bentuk apa kita nampak? Nombor 1. Yes. Okey, D, kita pandang dari atas. Bentuk apa yang kita nampak? Nombor 3. Yes, very good. Okey, E, kita pandang dari atas. Nombor 2. Ini hari tu kita ada buat kan? Kita nampak bentuk macam ni lah. Lepas tu tengah-tengah ada X. Okey. So, ada apa-apa soalan setakat ini? Ada apa-apa soalan setakat ini? Ada tak soalan? Okey, kalau tak ada, okey, cikgu ada nak tugas. Okey, saya ada sediakan 2 set soalan, okey, set 3 dan set 4. Tolong jawab. Ada masa sikit lagi, awak jawab sekarang. Besok kita, okey. Tolong jawab betul-betul lah. Soal 3 dan 4. Okey, tolong jawab. So kita tangguhkanlah. PDPR kita di sini, awak jawab soalan yang diberikan. Cikgu ada tugas lain. So awak jawab dan hantar. Jawab dan hantar. Okey, so nanti share dalam grup GP. Boleh saya share sekali lah. Okey, so link ini tolong jawab. Ada berpotensi lah. Okey, soalan ni kita berpotensi ada dalam periksa item. So jawab dengan betul-betul. Okey, jawab, buka buku baca, tengok, jawab betul-betul. Untuk betul-betul lah memahami soalan. So terima kasih lah kerana dapat hadir pada pagi ini. Okay, so sekian saja. Kita jumpa hari esok pagi pukul 8. Okay, thank you kerana dapat hadir. Thank you, sir. Okay, thank you. Terima kasih, cikgu. Jawab soalan jawab. Thank you, sir. Thank you.